hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata, hari ni kita nak baca kitab baru. Kitabnya nama Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan fi ma'rifatil islami wal iman. Hidayatus Sibyan, petunjuk bagi kanak-kanak. Petunjuk bagi kanak-kanak. Petunjuk bagi kanak-kanak, petunjuk yakni hidayah, keinginan ingin melakukan taat kepada Tuhan. Itu dipanggil hidayah. Hidayah, Tuhan memberi kepada kita hidayah, maksud dia Tuhan memberi kepada kita keinginan untuk melakukan taat Tuhan. Itu hidayah. Sibyan pula adalah budak-budak. Budak-budak sini, kalau sobi ni maknanya baby, budak kecil. Budak kecil ni maksud dia baby lah, anak kecil. Kalau budak kecil, gulam dipanggil. Besar sikit dipanggil amrad. Naik lepas tu murahik. Naik murahik dipanggil balik. Naik lagi lepas pada balik dipanggil syabab. Naik atas pada syabab dipanggil kahal. Orang dewasa, kahlung. Atas pada kahlung barulah syekh. Syekh ni umur 40. Siapa dia umur 40 layak dipanggil syekh sekalipun untuk mengaji apa. Berarti dia masuk kategori orang tua. Itu dipanggil syekh. Tetapi maksud budak-budak dalam kitab ni yakni orang yang mula nak belajar dalam agama. Maka pengarang ni sindir. Kita ni nisbah dengan ilmu agama seperti budak-budak. Ada orang tak pernah mengaji pun kitab ni, maka dia lebih daripada budak lagi. Orang ngaji kitab ni pun dipanggil sibyan lagi, budak-budak kecil. Petunjuk kepada budak-budak kecil. Jadi kita hok mengaji ni umur 40 ke umur 60 tu sibyan belaka. Jangan kata saya syekh dah 40 tahun dah. Ada sibyan nisbah kepada ilmu agama. Fi ma'rifatil Islam wal iman, pada mengetahui akan makna Islam dan makna iman. Sekarang orang mudah menjual Islam dan menjual iman. Ikut kata saya Islam, ikut kata saya iman. Tak ikut kata saya bukan Islam, tak ikut kata saya bukan iman. Maka kita kena belajar apakah maksud Islam dan iman itu. Adakah seperti yang diperkatakan oleh manusia sekarang? Semata-mata label, semata-mata. Mudah meletakkan hak ni Islam, hak ni bukan Islam, hak ni iman, hak ni bukan iman. Jadi apabila kita belajar, kita kenal apa dia tu Islam dan iman. Maka apabila ada orang cukup syarat ni, maka dia dah betul dah Islam dan iman dia. Allafahu.
telah mengarang akan kitab ini, Hidayatus Sibiyah ini. Bilughatil Jawi al-Malayui. Dengan bahasa Jawa Melayu. Yakni bahasa Jawi kita ni. Bani Jawi, Bani Jiwi, macam-macam istilah. Jiwi maknanya jauh. Adakah makna Bani Jawi ni ada kata kumpulan yang bertauhidkan, mentauhidkan Tuhan yang satu. Menyembah Tuhan yang satu. Jawi ni masuk kepada kawasan kita. Tak ada Jawi Amerika, tak ada Jawi Tanah Arab, tak ada Jawi di Afrika, di benua Cina, Afrika, Rusia di atas Jepun tak ada. Jawi ni orang faham. Seluruh dunia menyatakan Jawi Melayu ni kawasan kita. Tuh dengan bahasa Jawi. Ada huruf Jawi, ada bahasa Jawi. Bahasa Jawi boleh ditulis dengan 2 huruf. Dengan 2 huruf. Sama ada menggunakan huruf Arab, ya bahasa Jawi tapi guna huruf Arab. Ataupun guna huruf Roman. Ni huruf tulisan Rumi ni. Tulisan bahasa. 2 ditulis dengan 2 penggunaan huruf tetapi satu bahasa. Tu suhu. Inggeris jari orang tulis dengan bahasa Jawi. Alif, yo, live, tak ada tulis. Le, yo, tak jumpa pergi mana-mana. Arab tak boleh tulis. Tetapi Malaysia ni, Melayu kita ni, bahasa dia boleh menggunakan, orang Melayu kita menggunakan 2 huruf. Huruf Arab dan huruf Jawi. Keistimewaan tu. Melayu ni setengah pengkaji sejarah menyatakan Melayu asal daripada kalimah mala'u. Mala'ul a'la. Di dalam Al-Quran ada menyebut perkataan mala'u. Bukan Melayu, mala'u. Kerana apabila Islam itu sampai, maka pengaruh agama Islam semakin kuat dan menjadi agama resmi bagi bangsa sekitar Nusantara Melayu kita ni. Maka diambil kalimah Melayu daripada kalimah mala'u. Ada kata dah. Ada orang tak setuju, tak ada masalah, benda sejarah sahaja. Kita tak paksa beri moga kajian. Mala'u maknanya satu bangsa, satu kumpulan. Mala'u. Siapa dia yang karya ni dengan bahasa Jawi Melayu ini? Nama dia Abu Abdullah. Lakuk dia. Husain Nasir bin Muhammad Tayyib As-Saudi. Al-Banjari. Dia orang Banjar. Orang Banjar. Rahimahullahul Bari. Tu pengarang dia. Pengarang dia ni lahir pada tahun, kalau tahun hijrah bersamaan 20 Jamadil Awal 1280. Sekarang 1445 dah. Kira tinggilah. Dalam 200. Apa 200 gitulah. Bersamaan dengan 2 November 1863. Lahir di Kedah. Orang panggil Tuan Husin Kedah. Tuan Husin Kedah. Banyak mengarang kitab-kitab dan Masya Allah lah kitab-kitab yang dikarang dia sampai sekarang dibaca. Ada 18 karangan dia yang paling masyhur boleh kata hak ni lah kitab ni. Dia meninggal dunianya di Kedah. Meninggal dunianya di Kedah pada tahun 1936. 10 Februari 1936 bersamaan dengan 18 Zulqa'dah 1354. Tu kitab karangan dia. Hamba rasa di antara kitab yang paling awal hamba belajar. Dalam tahun 97.
97. Kita ni yang mau belajar 97. Tahun 97 ke 96 gitulah. Antara kita awal hamba belajar Hidayatus Salikin, lepas tu kita ni Hidayatus Sibiyah. Kira 97 tahun lalu ni berapa kira dia lah. Muka surat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Supa dok dengan mata dia deh. Tengok deh. Alhamdulillahillazi aujaba ala ibadihi ma'rifatal uluhiyyati wa alzamahumut taqwa wa iqamata haqqi rububiyyati. Bermula segala puji tertentu, terkhusus ataupun hanya, kita terjemah, tentu, terkhusus, hanya bagi Tuhan yang mewajibkan ia Tuhan. Atas segala hambanya akan mengenal ketuhanan. Kenal mengenai ketuhanan. Apa hukum kita mengenal, belajar mengenai ciri-ciri ketuhanan? Wajib. Kerana ramai banyaknya ajaran-ajaran yang menyimpan daripada kebenaran. Lagu mana menyimpan daripada kebenaran? Pertama, menyatakan makhluk bersifat dengan sifat Tuhan. Makhluk jadi Tuhan. Sesak. Kedua, Tuhan pula bersifat dengan sifat makhluk. Duduk, bangun, makan, minum, bersifat, ada tangan, ada kaki, ada selok kain, napuk peti. Semua ni tukar berlaku. Tak faham sifat Tuhan, tak faham sifat makhluk. Maka kena belajar supaya tidak tersesat. Supaya jelas bagi diri kita, makhluk tu gapo, Tuhan tu gapo. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Sesiapa yang kenal diri dia, man arafa nafsahu. Siapa dia yang kenal diri dia? Yakni kenal diri dia itu terdiri daripada arak dan jirim. Kerana makhluk-makhluk ini hanya dua saja. Man arafa nafsahu, diri dia. Man itu rujuk kepada makhluk. Makhluk yang mengenal dirinya makhluk. Gapo dia diri makhluk? Arak dan jirim. Arak ada 9, jirim 1. Kena belajar apakah ciri-ciri jirim, apakah arak. Arak ni benda yang berada di jirim. Maka semua makhluk ni terdiri daripada arak jiring. Maka apabila kita faham man arafa nafsahu, apabila makhluk mengenal diri makhluk itu arak dan jirim, arafa nafsa man arafa nafsa arafa rabbahu. Maka kenallah siapakah Tuhan dia yang bersifat dengan istighna dan iftiqar. Jelas dah lah bagi kita apakah ciri makhluk, apakah ciri itu. Jelas. Kena belajar sampai kita dapat membezakan di antara benda-benda yang layak dengan Tuhan, benda-benda layak dengan makhluk. Orang lain ni tak belajar sehingga bertukar. Hamba tak kata, hamba kata Tuhan hidup selo ya, lemah ke apa dia? Hamba kata Tuhan ada tangan, lemah ke apa? Hamba kata Tuhan ni tinggi dia 60 hasta, lemah ke apa? Sama tinggi dengan Nabi Adam. Hamba kata Nabi Adam serupa dengan Tuhan, sebab Tuhan kata hamba cipta Nabi Adam serupa dengan hamba. Sudah. Selo atas arah benda-benda lagu tu, orang tak tahu hak mana sifat makhluk, hak mana sifat Tuhan. Kalau tukar lagu tu, siapa dia yang menyembah, siapa dia yang disembah, sesiapa yang mukmin, siapa dia kafir, tak tahu hak mana. Orang kafir pun beriktikad Tuhan dia hebat. Tapi dia tak faham gapo dia tu ketuhanan. Maka dia hanya faham Tuhan itu adalah benda yang hebat semata-mata. Maka timbul istilah satu dia buat khoyal ke di akal dia, satu benda yang sangat hebat tapi ada tangan, naik Garuda, naik gotu. Tapi hak penting hebat. So ya, faham Tuhan ni benda hebat.
Tetapi di tubuh Tuhan, zat Tuhan, sifat Tuhan, habisnya komo sifat makhluk belakang. Kadang-kadang kita tengok pelik pula. Kita nampak ganah pada dia pula. Perut bulat lagu tu. Allah penat lagu tu. Pala gitu. Allahu Rabbi nyanyonya lah. Tak semak langsung kata. Manusia pula mempertikaikan. Rasa dia lebih comel, lebih sempurna daripada Tuhan pula. Maka jangan kita mengaji ilmu akidah ni seperti akidah kepercayaan orang kafir. Dia hanya menganggap Tuhan ini benda hebat. Cukup tu. Cukup. Masalah dia nak ada tangan, dia nak ada isteri, dia nak 3, dia nak 4, 8, 10 ikut dia. Hak penting dia hebat. Sudah. Kalulah sekadar ni sahaja Tuhan, bertukar takir dah. Tuhan yang sebenar, Tuhan yang ngaku, Tuhan yang salah, Tuhan yang gani bertukar takir. Maka wajib kita belajar mengenai ketuhanan. Apa belajarnya? Kerana apabila kita kenal Tuhan dan mengiktiraf Allah Ta'ala sebagai Tuhan, kita akan mendapat syurga Tuhan. Kalau mu tak kenal aku pun Tuhan kata, aku tetap jadi Tuhan. Kalau mu kenal aku tetap jadi Tuhan juga. Bukan kata apabila mu kenal aku, baru aku jadi Tuhan. Kalau mu tak kenal aku, tak jadi Tuhan aku. Tak, Tuhan dengan ketuhanan dia tidak pernah berubah, tidak pernah bertukar. Dia tetap dengan ketuhanan dia. Manusia ada, manusia tak ada. Manusia kenal dia, manusia tak kenal dia. Ada mazhar, tak ada mazhar. Dia tetap bersifat dengan huwal awwal wal akhir. Dialah yang awal, dia yang akhir. Al-zahir wal batin. Tuhan yang zahir, nyata dan dia yang tersembunyi. Itu semua sifat-sifat dia. Ada makhluk, tak ada makhluk. Dia dengan ketuhanan dia. Dia dengan nama-nama dia. Dia dengan sifat-sifat dia. Makhluk ni tak memberi makna apa-apa pun kepada Tuhan. Tetapi Allah Ta'ala nak muliakan makhluk yang bernama manusia, maka diberi ke ilmu makrifat, makrifatul uluhiyah. Maka dengan makrifat itulah makhluk yang bernama manusia yang asalnya tidak memberi makna apa-apa bagi Tuhan pun, maka dia dimuliakan dengan diberi syurga selama-lamanya. Asalnya kalau Tuhan tak buat pun tak ugah kerajaan Tuhan. Tetap dia dengan kehebatan dia. Tetapi Tuhan nak muliakan kita. Sebab itulah apabila kita semaya, apabila kita belajar fardu ain, kena royak terima kasih ke Tuhan. Tuhan muliakan diri kita dengan kita boleh belajar ilmu fardu ain. Bukan kata Tuhan nak kepada amalan kita, nak kepada kita belajar, nak kepada kita semaya. Tak, Maha Suci Tuhan. Dah dia tu Tuhan yang sempurna, maka tak perlu kepada apa-apa. Kita yang terhegeh-hegeh. Kita yang tebal muka, tak malu ni lah yang nak kepada Tuhan. Jadi, seorang mukmin apabila boleh melakukan benda yang Tuhan suruh, maka dia rasa bangga. Bangga apa? Kerana Tuhan telah memilih dia. Kerana Tuhan telah muliakan jasad dia untuk berkenalan dengan Tuhan. Manakala bagi orang yang bukan mukmin merasai belajar ni satu beban. Satu benda yang tak suka. Ibadat ini satu benda yang seolah-olah Tuhan ambil kepentingan daripada diri kita. Sedangkan Tuhan tak gitu. Kita yang nak kepada semaya. Kita yang nak kepada tu. Apabila kita buat apa yang Tuhan suruh, Tuhan sayang kita. Tuhan nak zahirkan sayang dia, kena kepada diri kita. Tuhan tak sayang, boleh kita. Tapi apabila kita memilih, tengok. Bapa Tuhan sayang kita kerana kita buat benda pilihan Tuhan. Tuhan suruh kita semaya, kita pun buat hak Tuhan pilih. Asalnya kita nak semaya boleh. Tak semaya boleh. Nak mengaji boleh. Tak ngaji boleh. Tapi kita rela korban ke keinginan kita ikut keinginan Tuhan. Maka kerana pengorbanan inilah Tuhan sayang kita. Jadi belajar ini adalah satu nikmat. Sebab tu berkenalan dengan Tuhan itu nikmat.
bagi orang yang sedar. Manakala bagi orang yang tak sedar, belajar ibadat satu beban bagi diri hamba, menyusahkan hamba. Dan melazimkan ia akan mereka itu, Tuhan melazimkan mereka itu takut akan dia, sifat takwa. Berarti pertama kena kenal Tuhan dulu, baru kecek bab makrif, bab takwa. Tak sudut koyalah mu nak jadi al-muttaqin kalau mu tak beriman. Mu baiklah setara mana. Buatlah kebajikan setara mana. Selalu tolong orang. Selalu berkhidmat kepada masyarakat. Tapi mu tak kenal Tuhan. Mu tak beriman dengan Tuhan. Maka tak ada sebagai makna pun kebajikan yang kamu lakukan. Syarat pertama kena kenal Tuhan dulu. Kena betul akidah dulu. Dalam ayat Quran kata allazin amanu dulu. Yang beriman dulu. Baru wa'amilus solihat. Baru beramal soleh. Tuhan tak royak kata apabila suruh buat baik. Tuhan suruh buat baik selalu. Tak. Biar beriman dulu. Syarat yang pertama makrifat. Dan kenal Tuhan dulu. Baru nak kecek bab takwa, bab gapo. Hak ni fardu ain tak betul. Makrifatullah dah Pas mula bertukar takir hok mana berapa dia. Sebab apa? Sebab asah tak ada. Asah tak ada. Kita benda tak ada asah. Tiba-tiba nak paku bumbung. Rumah tak buat. Tiai tak buat. Goni kau buat. Kabar-kabar suruh paku bumbung. Atas berapa? Atas tanah. Mana boleh. Maka kena asah tu wajib kena ada. Maka iman ni asah dia. Barulah Tuhan melazimkan untuk bersifat takwa, takut akan dia. Takut berlaku Tuhan. Siapa dia yang kenal Tuhan, apabila dia melihat kehebatan Tuhan, tentu pasti akan mari takwa. Takwa ni tak payah buat dah. Pas lagu mana saya nak buat takwa? Kenal Tuhan. Mu belajar berkenan dengan Tuhan, automatik akan mari sifat saya. Akan mari sifat tawakal. Automatik akan mari sifat takut. Tapi kalau mu tak kenal Tuhan, mu nak buat lagu mana takut mu? Kita tak kenal rima, tak kenal hatu. Nyojekoh di hatu, tak kenal pun lari supaya tu lah boleh mari takut tanpa kenal. Tapi dengan Tuhan, kalau tak kenal nak mari takut lagu mana? Apabila kenal maka cinta. Dan mendirikan akal hak rububiyah. Pertama, kenal Tuhan. Makrifat dulu, kena belajar ilmu tauhid dulu, hak fardu ain. Sama ada tauhid secara dalil ataupun tauhid secara zauqi, secara perasaan. Kedua, mari perasaan takwa. Takwa ni tauhid zauqi dah ni. Kerana apa yang ia tahu, dia merasai sekarang. Ni dia merasai tauhid dia. Kepercayaan dia, akidah yang ia pegang sekarang saya rasa dah. Saya percaya Tuhan tu berkuasa. Tiba-tiba yang mari takut. Sudah merasai kudrah Allah Ta'ala. Kekuasaan mutlak Tuhan. Maka dipanggil zauqi. Dan hak rububiyah. Ketiganya, menunaikan hak sebagai Tuhan. Hak Tuhan, selayaknya seorang hamba itu menyembah dia. Selayak seorang hamba itu berkenalan dengan Tuhan dia. Bukan seorang hamba yang jujur, yang benar. Apabila tak ingin berkenalan dengan Tuhan dia. Tak ingin ada perasaan dengan Tuhan dia. Itu rububiyah. Bapa awak semaya? Awak nak syurga. Syurga itu adalah hadiah daripada Allah. Mesti kita kena rasa besar kerana dia merupakan hadiah daripada Allah. Tetapi bukan matlamat tu. Kerana kalau Tuhan tak beri pahala ke hamba-hamba akan marah ke Tuhan kalau saya niat kerana pahala. Ke apa niat ke apa? Niat nak menunaikan hak rububiyah. Dia sebagai Tuhan, selayaknya hamba ni kalau dia suruh tak suruh, hamba akan sujud kepada dia. Hamba itu akan sembah kepada dia. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihiz zulam. Bermula rahmat Allah dan salamnya. Salam Allah.
rahmat selawat Allah. Rahmat ni, selawat ni ya terjemuh dengan rahmat, yakni kasih sayang Allah. Apabila benda dinisbah ke Allah, kepada Allah, mulia selalu. Baitullah, Rasulullah. Benda nisbah kepada Allah, mulia selalu. Benda nisbah kepada musuh Allah, benda nisbah kepada makhluk, kepada dunia, jadi hina selalu. Sebab itulah benda ni bukan di diri benda tu sendiri, tetapi dinisbah, dia panggil. Nisbah kepada gapo? Mu beramal, mu semaya, mu belajar, mu jadi baik ni mu nisbah kepada gapo? Mu nisbah kepada dunia, maka jadi hina amalan tu. Tapi kalau nisbah kepada Allah, lillah, untuk Allah, milik Allah, semua tu, maka benda tu jadi mulia. Sekalipun benda biasa-biasa, tetapi apabila diniatkan kepada Allah, jadi mulia. Duit, kalau kita habiskan untuk berjudi, duit tu jadi hina. Duit, kalau kita beri kepada Allah, tolong agama Allah, jadi mulia. Lagu tu. Bermula rahmat, yakni kasih sayang Allah. Dan salehnya Allah. Saleh Allah. Kita kalau raja wisale kita pun kita rasa gembira dah. Seminggu duk tidur, dia dah berdu dah kita. Bapa raja kirim salah. Apatah lagi kalau Allah kirim salah. Ada orang tak dapat salah daripada Allah selain daripada Nabi Muhammad? Ada. Antaranya isteri Nabi sendiri. Sayyidina Khadijah dapat salam daripada Allah Ta'ala. Jibril turun jumpa dengan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, ya Rasulullah, beritahu kepada Khadijah, Allah Ta'ala kirim salam ke dia. Tak tahu lagu mana. Memori yang paling indah di dalam hidup Sayyidina Khadijah. Kita, memori kita, di hari kita, penuh dengan lipat dan karut. Tak ada memori indah dengan Tuhan. Gi maiding, gi iemo. Ya tu, benda-benda tulah tu. Lepas tu kata kat orang. Lepas tu goni. Tu yang memori-memori kita. Tetapi Sayyidina Khadijah, ada satu memori dia yang indah, adalah Tuhan kirim salam ke dia. Lagu mana? Gambar ke? Lagu mana? Nabi Jibril mari ayat kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala kirim salam kepada Sayyidina Khadijah. Bukan. Ayat ke dia, Allah Ta'ala sudah sedia ke baginya syurga. Ketika hidup kita kalau boleh waktu. Tak kecek dengan orang dah. Orang royak gajah-gajah iman, surga dah hamba. Demo ya duk semaya-semaya tu, tak boleh surga lah. Hamba surga. Habis gi tak semaya, tak bergapo pok kita. Ya dah berdu dah. Pagi Hollywood apa dah. Surga dah kan hamba. Ya duk sungguh-sungguh ni. Maka Sayyidina Khadijah hadiah daripada dia. Beri royak beritahu kepada dia, Allah Ta'ala sediakan kepada dia syurga. Syurga yang begitu indah dibuat daripada mutiara yang sangat indah. Sebelah dalam boleh nampak sebelah luar nak nampak sebelah dalam. Kristal. Permata. Jelas-jelas. Masa hidup ni lagi. Bukan kata lepas pada mati baru cerita. Tak masa hidup ni lagi. Hai kita ni. Kalau Tuhan kirim salam lagu tu ko. Kalau Tuhan janji ke syurga, takut jadi ujian juga. Dengar hak tu kan. Mula jadi slow dulu, semangat lagi slow. Apa dia mau zikir-zikir sebeh putuk tu. Tak payah kecek ngambo. Surga dah ke hamba. Tak payah kecek. Demo tak surga lagi. Gigilah mengatiknya. Sudah. Kadang-kadang kebaikan ataupun hadiah daripada Tuhan, anugerah itu menjadi ujian. Tetapi bagi sahabat, jelas dah. Surga tak tertipu dia. Kita bukan kata surga. Orang royak tahu. Kok mana janji ke surga. Ikut hamba surga. Hak tu pun kita khoya tak tahu alik jatuh dah. Surga lah hamba. Orang lain neraka. Buatlah baik setara mana pun neraka. Hak tu pun kita pergi dengan kata-kata dia. Pok kita ni mudah sangat. Ujian tu. Benar mulut manusia, hak tak tahu alik jatuh janji ke benda lagu tu kita pergi dah khayal dah. Tertipu dah.
Ai kalau hok ni tak tahu. Selok dapat kita. Tak semaya pakai seluar pendek, tak tutup aurat apa dapat kita. Surga. Kadang-kadang janji-janji itu menjadi ujian kepada hati orang yang belum teguh. Sebab itulah setengah wali-wali Tuhan tak suka. Tuhan berita awal kepada dia. Bisyarah berita gembira awal kepada dia. Takut-takut hati dia tak kuat. Kerana terkesan, terlalu teruja, terpana dia panggil. Dengan pemberian Tuhan, maka dia tidak jadi istiqamah. Sahabat dulu tak apa, duduk dengan Nabi istiqamah. Khairu min alfi karamah. Saya istiqamah di atas taat. Siapa mati itu lebih mulia daripada beribu-ribu khamak. Jadi ujian bagi orang. Pas lagu mana? Setengah-setengah wali berdoa supaya karamah kepada dia hanya berlaku selepas daripada dia mati. Masa hidup tak sawi, kita bimbang takut jadi jatuh dia dengan Tuhan. Semangat dia dulu semangat apabila boleh karamah ni. Natural dah. Ambo sapa martabat. Dulu awak rajin baca zikir. Ambo sapa dah kan jadi tak payahlah. Takut jadi tak semangat supaya dulu-dulu. Dia kata salam ke atas Nabi dan sebaik-baik manusia. Dan atas segala-gala ni, sebaik-baik manusia ni. Ni ahli sunnah wal jamaah kata Nabi Muhammad sebaik-baik manusia. Siapa dia beriktikad ada manusia lebih daripada Nabi Muhammad, kafir sepakat. Tak ada khilaf. Mu'tazilah tak kata lagu tu. Mu'tazilah kata manusia tak boleh lawan Nabi Muhammad kecuali Jibril. Jibril sebab tok guru dia. Dia lebih afdal daripada Nabi Muhammad. Jibril manusia tak ada orang kecuali Wahabi dia kata. Ada lagi orang boleh litah Nabi Muhammad. Sebaik-baik orang yang dimulia sekali adalah orang takwa, bukan Nabi Muhammad. Guano dia boleh pisah ke orang yang paling takwa dengan Nabi Muhammad? Berarti dalam hati dia masih menganggap ada lagi orang lebih takwa. Maka orang kecil lagu tu, sekalipun dia mengaji agama, dia tok guru, dia wali, dia syekh, dia mufti, dia maulana, dia doktor, dia PhD, lerak habis agama dia. Maka pengarah nak royak dia beriktikad akidah dia. Ni ahli sunnah jemaah. Khairul anam, sebaik-baik manusia. Boleh wi nama anak Khairul Anam. Ada orang tu nama Muhammad Khairul Anam. Jangan kita kata, saya, siapa dia? Saya Khairul Anam. Sebaik-baik manusia. Bukan tu ambil tafa'ul dah. Kejut belakang orang nama Khairul Anam ni, sebaik-baik makhluk. Nama tu jadi was-was juga. Atas segala keluarganya, bukan Nabi Muhammad saja, maka ahli keluarga Nabi Muhammad pun jadi mulia. Dan segala sahabatnya, sahabat Nabi Muhammad, ada kelebihan saing dengan orang mulia. Kita cak ayah pun jadi mulia. Sahabat ni asal orang tak selawat dan salam kepada selain daripada Nabi. Tapi apabila Nabi saing Nabi Muhammad, boleh lalu selawat dan salam. Ahli keluarga Nabi Muhammad boleh selawat salam. Asal tak boleh, ya Allah berselawatlah kepada keluarga sekian. Tak boleh. Ya doa khas untuk Nabi. Tetapi kerana sahabat Nabi, keluarga Nabi, di sebuah. Sebab tu penting kita lipat setara mana duduk dengan orang strict. Lipat-lipat juga tapi duduk dengan orang jujur. Mudah-mudahan doa keberkatan tengok. Turun kepada Nabi Muhammad, jakit kepada alihi wasahbihi. Tak rugi kita duduk dengan orang baik. Sekalipun ada orang tak selesa duduk dengan orang baik. Tak boleh sayang aku ngamu, betah tegur aku nak tak boleh, betah ni tak boleh ni payah. Bukan tak boleh Wahabi. Mereka bidak dak tu jangan tak saing hak tu. Maknanya tak boleh hak molek lain tegur gitu. Ramai orang tak selesai dengan orang molek ni sebab hak gerak orang tak boleh Dan beberapa pelita yang menunjuk pada malam yang sangat kelam. Mereka itulah sahabat-sahabat digambarkan seperti pelita di malam yang kelam. Malam gelap, tengah hari cerah. Kalau orang pasal lampu, pasal pelita tengah hari, tak sehu. Sebab tak nak cerah dah. Tapi kalau malam gelap ni, kita pasal sebutir yang lampu jauh lagi nampak.
Biasa tengok rumah api kau duk. Orang duduk berpuluh kilo nampak rumah api tu darat atas tu. Ada rumah api. Lik. Nap. Ya tak apa tak pakai speaker. Nak menunjuk ke rumah api yang nau bunyi wow. Kau dak sebab speaker suara jauh sama mana. Tapi mata boleh menangkap benda yang jauh. Sejauh mata memandang. Ya gunung api. Lik. Maka nak kata sahabat, sekalipun dia telah meninggal ke kita lama dah, Nabi dan ahli keluarga, tapi cahaya dia siapa apa keluar ni lagi. Jauhnya pemandangnya cahaya sahabat-sahabat. Gambarnya panggil tasbih ni. Wa ba'du, maka inilah satu risalah yang kecilnya. Tapi isi dia, pada menyatakan bagai perkara lah. Bagai sini bukan bagai bermakna bagai ni amtiah ni. Bagai puyuk kelewek bukan. Bagai sini perkara yang tak dapat tiada. Tak dapat tiada. Tak dapat tiada. Tak dapat tak ada. Mesti lah. Ada orang tak faham tak dapat tiada ni maksud apa dia? Maknanya mesti. Jadi perkara yang mesti bagi tiap-tiap mukallaf. Orang mukallaf ni orang yang sudah akil, tidak gila, balik sampai umur dan sampai seruai agama berserta dengan selamat hawas. Selamat mata dan telinga. Ni alat untuk menerima maklumat. Mata dengan telinga. Untuk mendapat maklumat, mata dengan telinga. Kalau orang tak ada dua ni, mata dengan telinga, tak boleh. Kita nak ngajar mana dia? Ambil semaya. Kita nak ajar mana? Nak beri isyarat, tak nampak. Nak naung, tak dengar. Busuk kali, nak mukallaf lagu mana? Maka kalau dia tak belajar pun tak dosa. Sebab dia bukan ahli. Tapi kalau orang ada salah satu, telinga. Dengar orang duk ngepek orang. Kena belajar pada ain. Ataupun mata saja. Telinga dia pekak. Wajib kena belajar juga. Tengok isyarat kau apa dia. Belajar. Bahawa apa dia wajibnya? Mengetahui akan dia daripada iman. Apa dia iman. Rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Dan Islam tu gapo? Dan aqaidu tauhid, akidah berkait dengan pegangan kita. Dan sembahyang, dan puasa, dan lain-lainnya daripada perkara beberapa kaedah agama Islam. Hak berkait dengan hukum hakam. Hak gapo dia ibadat yang kita nak buat sekarang. Kalau kita ada wak kerja jual beli, kena belajar hukum jual beli menurut Islam. Sewa menyewa, takaful, kena belajar berlaku. Hukum berhutang, bergadah, apa. Mudah-mudahan memberi manfaat dengan dia akan segala kanak-kanak yang baru belajar dalam medan ini. Kita ni bukan kanak-kanak belajar. Tapi ada pengarang ni duk panggil pok kita di budak lagi. Lah nampak ya tuanya. Tapi masih budak-budak dalam bab agama. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tiada daya untuk melakukan taat dan tiada upaya untuk meninggalkan maksiat atas menghasilkan barang yang aku kehendaki. Aku nak gapo-gapo, harapan dan cita-cita aku, maka tak akan terjadi langsung pun. Tak ada daya. Tak boleh buat. Sekadar harapan tu, sekadar usaha tu ada. Ikhtiar tu ada. Tapi yang menjayakan, melainkan dengan Allah yang ali dan yang azim. Dialah yang merealisasikan cita-cita dan kehendak hamba. Dialah kuasa mutlaknya. Sebab itulah orang yang nak kemuliaan, hendaklah berhubung dengan benda yang mulia. Orang yang nak kehinaan, berhubung dengan benda hina. Apakah matlamat hidup kita? Kalau matlamat hidup kita, hujung jatuh dia menuju Allah, bergantung dengan Allah, semua kehidupan kita mulia kerana bergantung dengan benda mulia. Tapi kalau matlamat hidup kita bergantung dengan benda selain daripada Allah, maka kehidupan kita daripada sini sampai dan semua tu hina berlaku. Muqaddimatu. Kada tulis muqaddimah. Muqaddimatu. Wallahu a'lam.
Ustaz, kalau imam masjid dilantik, bukan bermastautin di suatu tempat. Contohnya tinggal di mukim lain dan sebagainya. Adakah sah solat mengimamkan dia? Ada seorang ustaz bagi tahu tak sah. Menyebabkan ramai jemaah semakin hilang untuk solat berjemaah. Disebabkan kata-katanya mohon pencerahan. Bapa tak sah. Kau semaya atas kapal terbang. Tak ada berhenti lagi. Nampak? Moga hidup jauh ke, naik kapal terbang. Pakai kat takbir atas kapal terbang. Hak tu tak boleh berimeh dengan orang semaya atas kapal terbang. Tak sah. Tapi kalau dia berhenti, turun kereta, naik atas masjid, semaya molek, tak ada bergerak belajar lah. Tak ada sebab lagi tak sah tu. Sekalipun, hak moleknya orang setempat lah. Hak mustauting tu, bukan orang musafir ko. Tapi sah semaya dia. Tak ada. Kata tak sah ni tak tahu lah, hamba tak tahu main mana. Hukum dia, sah jawapan dia. Jadi tak payah lari lah. Berkali hak lari tu memang nak lari lama dah. Ya awak alasan lah ke mana, hamba nak lari, takut orang nampak. Jadi awak alasan kata tu email ni tak cukup syarat kau, ya nak lari lama, sokor lah dia ni. Tuan guru yang dicertai apakah susunan tasbih yang paling afdal? Contohnya susunan Tijani, susunan Naqsyabandi, susunan 33, jazakumullah Tuan Guru. Masalah tasbih ni adalah alat. Pertama kita faham, alat untuk mengira tasbih kita ataupun zikir kita. Maka tasbih hamba sendiri macam-macam jenis. Kerana ada tasbih untuk ni, untuk ni, untuk ni, untuk ni. Maka bergantung mengenai amalan kita. Ada tak amalan 33? Tak ada. Tak payah kira. Tak ada. Tak perlu buat kira. Di 33. Saya kira dia, saya contohnya 50. 50, 11, 78 ko, 75 ko. Tanda di tempat kita nak tasbih. Sebab tu tasbih orang kadang-kadang tak sesuai dengan tasbih kita. Tetapi tasbih umumnya hak 33. Lepas tu 33 pula kerana subhanallah alhamdulillah lepas maya. Hak tu biasa umum tasbih. Tapi tak syarat ke tasbih dengan kira begitu. Afdal masing-masing lah punya. Ada hak ni, hak ni, hak ni. Ada tasbih 1000. Ada tasbih 500. Ada tasbih 313. Ada tasbih macam-macam. Tu ada boleh nak kata gua no. Afdal tu menurut kira kita, kesesuaian diri kita. Tuan guru yang dikasihi Allah Ta'ala, adakah makan durian makruh sebab bau busuk atau sunat sebab mani? Macam-macam. Saya keliru Tuan Guru. Tolong menjelaskan. Ulama kata durian ini makruh dari sudut bau dia. Bukan dari sudut manis dia. Manis dia ni menyebab kecing manis saja. Tidak ada makruh gapo-gapo dari sudut manis dia. Cuma bau dia tidak selesa. Maka dia masuk dalam kategori bau yang tidak selesa. Tetapi contohnya, kalau kawasan ni orang suka belakang bau dia. Sedawa, sedap. Buat kau dah. Buat perfume, panggil. Bau dia. Nak kata gua hak tu tidak mengganggu orang dah lah. Maka dia masuk dalam kategori benda yang bau menyebabkan tak selesa. Maka bergantung atas tempat. Ada orang suka bau ni. Ada orang tak suka bau ni. Maka kawasan hak bau suka belaka tak jadi makruh. Tapi kawasan ada orang tak selesa jadi makruh. Maka ulama dulu masuk ke durian masuk dalam benda yang bau tak molek. Maka dihukum ke makruh. Sekalipun orang suka belaka. Tetapi taklah semakruh kawasan orang yang suka belaka bau. Tetapi dia sebab diri dia sendiri masuk dalam kategori benda yang tak berapa disuka bau. Tak tahulah siapa dia tulis karya kita pekoh tu. Marah nah kali ikut dia ikut dia. Kalau popok kita kali tak berapa nak itu sangat. Dia ni. Siapa orang tak suka lah bau budu kau, bau goni kau, bau kau tu. Ya atas masing-masing. Kadang-kadang minyak atas diri pun menyebabkan orang tak selesa. Minyak atas Arab tak seluar dengan minyak atas Melayu. Minyak atas orang Melayu terlalu nipis. Ada orang tu pakai minyak atas bagi kita jadi pening. Dia kata gua makruh pakai minyak atas lagu tu. Ya, mengganggu lah. Hukum dia mengganggu, makruh. Kawasan pak kita tak boleh bau pak. Tapi dia rasa suka. Hamba ngaji di
planet Pluto. Bau gini sedap belaka. Tak boleh. Maka dihukumkan makruh. Benda tu sedap. Benda tu masuk dalam kategori minyak atas. Dari sudut diri dia tidak makruh. Tetapi kerana kait dengan orang, kita hukumkan makruh. Ada tak dalam hadis Nabi menyebut tentang kelebihan orang yang selalu menjaga wuduk. Dalam cerita yang masyhur mengenai wuduk ini adalah cerita Sayyidina Bilal. Nabi lepas pada turun daripada malam Isra' Mi'raj, Nabi pergi jumpa Sayyidina Bilal. Dia kata, wahai Bilal. Cerita maknanya lepas pada Isra' Mi'raj lah. Sama ada di Mekah lagi ataupun di Madinah. Lepas pada Nabi pindah di Madinah, satu hari Nabi panggil. Nabi kata, wahai Bilal, ketika Isra' Mi'raj, malam Isra' Mi'raj, ambo dengar selipar demo dalam syurga. Cak perak. Selipar ni, suara ni suara Bilal ni. Maka katanya Rasulullah, apakah amalan yang menyebabkan aku dengar seliparmu dalam syurga? Sebab Sayyidina Bilal ni, dia lalu suka lalu sebelah rumah Nabi. Sebab dia nak baik, dia lalu, maka Nabi dengar semacam pun. Cara jalan tu memang Sayyidina Bilal. Tak tukar dah. Apabila lagu tu Bilal kata, amba tak ada amalan ganah-ganah lah. Amalan penuh bukit, kau topo, rasa, topo, gapo, tak ada lah. Amalan tergebel, tak ada. Lepas tu amalan apa dia? Dia kata, amba kalau terbatas air semaya, amba pergi ambil air semaya, lepas tu amba semaya. Pergi ambil air semaya. Amba kalau terbatas semaya, amba pergi ambil air semaya, dan amba semaya sunat wuduk. Ni kelebihan dia. Ada kata hadis ni kelebihan sembahyang sunat wuduk. Tapi sini nak nunjuk ke kata jaganya air sembahyang. Dan kelebihan menjaga air sembahyang lagi adalah terpelihara daripada gangguan jin dan sebagainya. Saya ada satu soalan. Macam mana kita nak didik hati kita bila melihat maksiat depan mata? Nak didik lagu mana tu? Dia lihat maksiat tu. Nak didik lagu mana? Saya tak berani nak tegur orang tu. Boleh kau tak saya doakan dia saja? Gini, pertama, dalam hati kita kena faham. Apabila berhadapan dengan maksiat, jangan reda. Kerana Tuhan kata jangan reda dengan maksiat tu. Orang tak semaya, saya tak reda. Orang tak belajar, saya tak reda. Orang tak tutup aurat, saya tak reda, saya tak suka lah reda. Ni bahasa Arab kata reda ni bukan dia pula. Tak suka, saya tak gapo. Tu iktikad kita kepada sebagai jenis maksiat. Manakala di mulut kita dan hati kita saat ni tak suka. So, tindakan kita. Kedua, doa ke hidayah supaya Allah Ta'ala beri dia petunjuk, beri taufik. Tu tindakan kita yang kedua. Gitu dah lah. Kalau penting dalam hati kita, jangan suka kepada maksiat. Sekalipun maksiat tu kita yang buat juga. Boleh kau kalau orang perempuan dibaca doa di atas kepalanya oleh seorang ulama. Selalunya saya tengok ulama-ulama baca di atas kepala lelaki sahaja, mohon pencerahan ustaz. Nak doa juga orang Tino ni. Gini, jangan buat benda-benda yang menimbulkan fitnah. Lebih-lebih lagi Wahabi lah ni suka tengok benda lagu tu. Tengok Syekh Sufi tu. Dengan orang Tino, Syekh dia tu. Apa tak ada nafsu dah. Jamu hak tu pun tak atas pala lagu apa dia. Jadi kalau benda-benda lagu ni jauh ke. Jangan buat benda-benda lagu ni. Berlapik sekalipun berlapik. Jauh ke. Ada ulama kata boleh sebab berlapik. Tu tak boleh. Tetapi molek jauh ke. Kerana apa? Fitnah. Fitnah ni apa dia? Akan berlaku ujian, akan berlaku tak mohon kepada kita. Jadi untuk orang jatuh lah. Orang Tino sama orang Tino. Buat gitu. Adakah Nabi pakai seluar? Sebab saya pernah tengok dalam kitab Jami' Imam Tirmizi. Kata Nabi pakai seluar. Tapi hari itu ustaz kata Nabi tak pakai seluar. Tapi pakai kain. Saya keliru. Tuan guru. Nabi pakai seluar. Dalam hadis Tirmizi. Dalam hadis Tirmizi Nabi pakai seluar. Kalau dalam Syama'il, hamba tahu. Syama'il ni satu juzuk dalam kitab Tirmizi. Sunan Tirmizi. Macam juzuk akhir gitu. Khos untuk Syama'il tu.
Maka hak tu rasa tak ada pakai seluar. Nabi beli seluar ada. Tak tahu Nabi ada pakai seluar, kau tak ingat lama. Maka dalam mazhab kita Nabi beli seluar ada. Sahih hadis tu. Ni sabit. Mana kalau Nabi pakai seluar, pertama hadis tu kalau hadis hadis tu tak sahih. Nah, sebab tu mazhab kita kain pelekat lebih afdal banding dengan seluar. Mazhab Hanafi kata hadis hok Nabi pakai seluar, itu adalah hadis tu sahih sabit. Dan hadis Nabi beli seluar mazhab Hanafi kata beli wak gapo kalau tak pakai. Maka beli tu menunjukkan pakai, dia kata. Kita kata tak beli lain, pakai lain. Beli, ya. Pakai, tak ada. Maka Imam Suyuti sebut dalam Al-Hawi fi Fatawi dia, kata Nabi makruh dalam mazhab Syafi'i pakai seluar kerana hadis pakai seluar tidak sabit. Bahkan orang Arab dulu tak pakai seluar. Dalil dia ketika pergi dalam Syama'il Muhammadiyah kata, Rasulullah pernah beri anak panah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia panah orang kafir terletak selok kain napuk. Jadi berarti orang Arab tak pakai seluar punya. Tradisi dia pakai kain je. Tak tahulah cara dia ikat lagu mana macam ikat lagu mana tak tahulah, tapi dia pakai kain saja. Ulama syarah maksud lagu tu. Tak apalah nak pakai seluar, tak pakai kain, yang tak pakai gapo satu. Yang awak keliru lagu tu saya tak usah pakai belako. Beratlah. Hospital ada demo. Adakah semua wafat? Adakah semua wafat salah dan membawa syirik? Wafat ni azimah lah. Wifik ni. Jika tidak, apakah nasihat atau petua dari ustaz untuk menggunakan wifik wafat? Ustaz, adakah semua wifik tu syirik? Tak jugalah. Wifik ni azimah lah. Kita kata benda yang ditulis dan digantung di tubuh. Maka benda tu dipanggil azimah tempat kita. Ataupun tamimah. Tamimi panggil. Tamimah ni adakah syirik? Ada kisah Abdullah ibnu Umar. Ni sahabat Nabi. Kelebihan adalah Rasulullah ajar satu ayat tak ingat dah hamba surah ke apa dia. Dia sebut hamba sendiri hafal, anak-anak hamba hafal. Manakala anak hamba kecil, hamba tulis di kertas, hamba gulung-gulung ikat di leher dia. Berarti azimah tu? Ya, tamimah. Maka semua azimah itu adakah salah tak? Tu dia buat tu. Berarti ada azimah yang benar, ada azimah yang salah. Biasalah. Lepas tu petua untuk menggunakan wafak dan wifik tu. Tu kena mari bawa yang golek nak mari. Tak boleh wisin ni kata Wahabi duduk terperhati tu. Jadi benda-benda lagu tu kena mari pesena lah. Kerana apa? Kerana bimbel, takut gapo, bukan takut Wahabi tu. Tak tahulah tambah dosa dia ke lagu mana, takut hidup kata benda-benda. Jadi kita malah buka media untuk perbincangan, perdebatan. Orang dulu belajar secara kerana untuk orang layak saja. Kadang-kadang takut kita uyak secara umum ni ramai orang ni kita nak kata guano tak tahu gapo je komen benda-benda tu. Jadi masalah, jadi keruh pula suasana. Jadi mari bawa gapo dia suk ekor gongam. Gitu. Minta izin bertanya, apakah doa atau petua untuk mendapat cahaya mata? Makan kaca hijau. Kaca hijau, buat bubur kaca hijau, makan toge, kaca cambuh ke apa dia, makan burung pati, makan wajabik. Wajabik ni zabik kering lah, kau tahu? Kismis. Kismis kita panggil jabik kering ko. Makan susu banyak tu petua. Makan daging, makan sayur. Nasi tak perlu. Daging dengan sayur. Daging anak jantan, sayur anak tino. Tu lebih kurang lagu tu lah. Doa kami suami isteri dikurniakan cahaya mata soleh-solehah. Amin. Ustaz, gapo ni? Tengah baca boleh. Tengah baca Fatihah. Ketika semaya, rasa macam ada sesuatu keluar daripada kubur.
Hati duk mikir sama ada hek ko keputihan. Godo setan ko benar ko. Semaya pun jadi tak khusyuk. Soalan saya, boleh berhenti tak kalau kena terus ke sampai habis atau kena terus ke sampai habis? Nah, lainlah yakin dah. Tengok basuh berjeruk. Dak, setan belakang-belakang. Berkubai dah dah. Setan. Tentu dah setan. Tak boleh lah. Tapi kalau sera, kadang-kadang benda tu tak tubik pun. Tapi perasaan dah. Maka kalau kita semaya terus ke pun tidak berdosa. Kerana kita semaya itu dalam keadaan kita tidak yakin kita batal. Maka kalau dia mutu ke semaya pun tak apa. Cuma afdal ke terus ke. Bagaimana ke orang bersuluk nak solat Jumaat? Jangan hari Jumaat tu habis semaya Jumaat lah. Buat apa jadi panik bersuluk berapa hari Jumaatnya? Mari hari Jumaat hari gapo dia, solat lain suluk tu habis semaya Jumaat. Adakah wajib cari kawan untuk solat Jumaat? Cari kawan. Kawan lagu mana solat Jumaat dia ada syarat dia. Tak boleh buat dengan saing demo, mana boleh buat gitu. Jadi maya Jumaat kena tubik 4 hari maya Jumaat lah. Lainlah kalau kita suluk tu dalam hutan. Suluk dalam hutan, mu tak ada orang buat maya Jumaat, maka tak itu dah lah. Maka kita keluar sebelum daripada hari Jumaat, hari Khamis hari keluar dah. Maka tak wajib lah maya Jumaat dah hari Khamis dah. Pas tak boleh pasal, maka tak apa lagi maya Jumaat. Macam mana nak tegur orang yang kata Allah Ta'ala di mana-mana. Allah Ta'ala di mana-mana. Di mana-mana. Allah Ta'ala di mana-mana. Dan adakah jadi kafir orang itu? Tuhan duduk mana-mana. Berarti Tuhan lagu mana? Tuhan berada di mana-mana. Apa yang dimaksudkan Tuhan berada di mana-mana? Kalau maksud dia, kita sekarang berada dalam Tuhan. Mu tunjuk mana tu Tuhan berlaku. Sebab kita duduk dalam Tuhan ke? Dalam Tuhan. Kita duduk dalam Tuhan. Ataupun maksud dia Tuhan berada di mana-mana. Ni je lah. Tuhan duduk ngamu. Jadi ramah pula. Maka idea lagu ni membawa waham kepada kafir. Kalau membawa waham kepada Tuhan tu banyak. Tuhan ada luar, ada dalam. Kita duduk dalam Tuhan. Ataupun Tuhan duduk dalam kita. Ataupun kita duduk dalam Tuhan. Ya sama banyak tu. Ada orang, saya tak kata Tuhan berada di dalam saya. Saya kata, saya berada dalam Tuhan pula. Sama-sama sesat tu. Sama supaya sesat boleh membawa kepada kufur. Kerana menafikan kesempurnaan Tuhan. Menafikan wahdaniyah Tuhan. Lagu tu. Saya benar-benar putus asa dengan kehidupan ini. Jolo kau putus asa. Tanya makan KFC tak ingat kau orang. Tanya sedih jadi putus asa. Janganlah ayah sangat. Dari umur 6 tahun sampai 43 tahun. Ujian dugaan tak henti-henti dan berterusan. Dugaan yang benar-benar berat sampai saya penuh terfikir nak keluar daripada Islam. Seakhir-akhir saya yang berlaku. Sekali seakhir apa yang berlaku. Seakhir tiada lagi jalan keluar. Terlalu banyak ketidakadilan yang berlaku. Hingga saya merasa seakhir apa yang berlaku benar-benar tak logik. Dan di luar logik akal. Saya pernah rasa nak bunuh diri. Namun saya takut Allah murka pada saya. Namun untuk menempuhnya saya benar-benar tak sanggup. Bukan baru sekarang, tapi dari kecil hingga sekarang. Seakhir-akhir tiada putus-putus. Tu boleh bersabar dah sampai umur ni, sampai umur 43 tu. Alhamdulillah tu boleh bersabar, tak bunuh diri, tak jadi kafir tu. Alhamdulillah dah tu. Berjaya dah tu kita ujian. Sebenarnya kadang-kadang kita dah lulus ujian tapi tidak terasa. Ujian tu ya tak mari lepas pada ujian sudah tu ya mendapat anugerah, putar halim, dapat 100 juta. Tak. Kita lulus dengan ujian Allah Ta'ala, Tuhan tak royak. Bahkan mungkin kita sudah berjuta kali dah lulus ujian siapa mau buat 3. Mungkin ujian yang ke sejuta kali ni kita jangan biar lulus juga sebab ada banyak dah ujian yang kita hadapi dan kita sabar. Maka jangan kecewa. Tentu sekali ujian yang kita hadapi memantapkan lagi iman kita dengan Tuhan. Memantapkan lagi memori kita dengan Tuhan. Ada benda-benda yang menjadi nostalgia kita dengan Tuhan.
Bahkan Tuhan sebut ana inda munkasirati qulubuhum min ajli. Tuhan kata aku sentiasa bersama orang yang remuk redam hati dia kerana aku. Bukan remuk redam kerana dunia ni. Putus gawe kau gapo. Hak tu kita yang memilih kesedihan. Kita yang menyampuk ke diri kita dalam kesedihan. Kalau terlepas dunia. Tetapi Tuhan kata, hak aku akan bersama dengan orang yang sedih kerana aku. Kalau orang sedih kerana dunia, anxiety. Orang tu bunuh diri. Hak tu tak boleh pahala langsung. Sedih lagu tu tak boleh pahala. Tapi sedih kerana Allah, itu boleh pahala. Gapo dia sedih kerana Allah? Antaranya terlepas fadilat belajar. Terlepas kelebihan buat taat. Allah, saya sedihnya. Buat apa? Saya tak ada nak buat taat. Sedih tu. Boleh pahala? Ya, tu pergi sedih. Kerana Allah. Tapi sedih kerana tak boleh pitih. Sedih kerana tak boleh pergi maiding. Sedih kerana tak boleh pergi derak. Itu sedih kita yang pilih. Dan sedih itu tak beri makna apa-apa. Nah, kalau kita sedih pun tak menambah. Tapi kalau sedih kerana Allah, pindah ke benda-benda lagu tu. Kalau kita diuji daripada nes apa 43 ni, benda-benda dunia, kita yang menyampuk ke diri kita ke dalam kesedihan, terpisah daripada dunia. Orang mukmin Nabi Muhammad bersabda supaya dia tidak ada sedih dalam hati dia, wali-wali Tuhan la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak takut dan tidak duka cita kerana tidak ada dunia dalam hati dia. Terlepas sekali, dua kali, tiap-tiap kali terlepas dunia. Nah, keinginan dia gapo? Tak sedih dia. Tapi kalau kita banyak sangat kita sayang, selain daripada Allah, saya goni, terlepas mula sedih, mula gapo. Jadi buat ke semua tu kerana Allah. Hamba buat, ya Allah ya Tuhan aku sayangmu saja. Benda ni lah yang menghantui diri aku, yang menyedihkan aku. Aku buat semua. Katanya Sayyidina Ali, wahai dunia, pergi jauh daripada diri aku. Aku sudah tolakmu tolak 3. Kita cerai tolak 3 dah. Tak boleh nak rojok semula dah. Gilah jauh. Mu nak pergi kosek orang lain gilah. Kosek aku tak jadi gapo. Wak letih kat mu. Mu pergi kosek orang lain sia pula kat mu. Mu nak mari dunia. Kita hilang piti sama sedih. Putus gawe sedih. Keinginan kita tak tercapai sedih. Follower kita jatuh sedih. Piti tak boleh sedih. Wakil tak jadi sedih. Naik kereta kepik itu sedih. Jadi banyak sangat lubang sedih tu. Boleh tahan nak sedih ya lagu tu. Maka kesedihan yang membazir dia panggil. Jadi buat lagu tu insya-Allah hilang semua kesedihan tu ditukarkan dengan kegembiraan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.